وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, terusnya sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan saya dan tuan-tuan sekalian ruang dan peluang untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cuaca pagi yang sejuk ditambah dengan air condition surau tuan-tuan yang sangat sejuk kan. Rasa-rasa macam kat Cameron Highland ke tuan-tuan. Kita tak pernah pergi overseas kan, saya lah. Tuan-tuan yang biasa pergi overseas mungkin dah biasa sejuk. Kan selalu yang sejuk macam ni kat Cameron Highland je kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apa pun itu semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Duduknya tuan-tuan ini juga di rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan ingat kawan-kawan tuan-tuan, jiran tuan-tuan, ataupun ahli keluarga tuan-tuan yang sekarang ini mungkin berada di katil hospital. Yang mungkin berada di rumahnya. Tapi yang tak mampu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala atas ujian. Mungkin diuji dengan penyakitnya. Tapi tuan-tuan dikurniakan nikmat kesihatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun 'indan nas. Dua nikmat yang biasanya menjadi dilupakan ataupun dilalaikan oleh kita manusia ini. As-sihah wal faragh. Kesihatan dan juga waktu lapang kita. Waktu kita sihat kita tak ingat pun tuan-tuan. Kerana kita lupa sangat dengan nikmat kesihatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Tetapi apabila Allah SWT tegur kita dengan memberi kita ujian sedikit, sakitlah tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada gaut cuba angkat tangan. Kan gaut. Kan. Sakit tak tuan-tuan? Kalau peringkat awal-awal tak sakit lah. Tapi kalau peringkat yang dah kuat gautnya tu, asid urik dia dah terlalu tinggi doktor kata. Dia kena kain ni pun sakit kan tuan-tuan. Dia ada kawan-kawan nak ahli jamaah kat surau kadang-kadang. Sakit ustaz dia kata. Kena kain pelekat tu pun sakitnya gaut ni. Kan? Kita yang tak rasa, taklah rasa kan. Tapi yang hanya merasai, sebab tu pepatah Melayu kata apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Yang sakit dia tahulah. Kita hitung tuan-tuan daripada kaki kita. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Saya ada seorang kawan, sama bayar dengan saya itu. Bulan berapa itu saya ziarah dia. Ini baru dia masuk semula ke sekolah.
Setelah apa tuan-tuan? Dia diuji dengan kencing manis. Mula-mula doktor nak potong semua tuan-tuan, kaki dia melaung. Kita tak nak doktor, tak nak. Merayu. Doktor bagi chance seminggu, tengok. Akhirnya doktor potong jarinya. Kan? Mujurlah, alhamdulillah tuan-tuan. Potong jari lagi, 2 kali potong. Jari lagi. Kan? Tapi maknanya kaki dia Allah selamatkan lagi. Sebagai peringatan untuk dia dan kita lah tuan-tuan. Bahawa menjaga kesihatan itu juga satu benda yang penting dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kuncinya lah ialah. Yang mana kuncinya apa tuan-tuan? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Wa idza na'kulna la yashba'. Kan, kebanyakan penyakit ini datangnya daripada mana tuan-tuan? Datangnya daripada makanan ataupun perut kita lah. Kan, Nabi dah peringatkan dah. Kita ni kaum yang Nabi kata tidak makan kecuali ketika lapar. Kita asyik-asyik makan. Kan, tak kira lapar ke tidak. Lepas kuliah makan. Kalau kuliah malam tuan-tuan, malam pun makan juga. Ni subuh ada medang tuan-tuan. Ada kan? Dah lepas SOP ni dah tak apa kan, boleh makan-makan, boleh minum-minum. Nanti tak cukup rehat, nanti pukul 10 nanti pergi minum lagi kat kedai. Tak payah tunggu lapar. Itu kita lah. Tuan-tuan mungkin baik-baik ni tuan-tuan, jaga kesihatan, tak makan banyak kan. Alhamdulillah. Tapi memang itu yang disuruh kan. Kita ni makan ketika mana? Ketika kita lapar, dan Nabi kata berhenti sebelum kenyang. Itu kuncinya lah. Kunci untuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Saya cuma nak mengajak tuan-tuan tadi bahawa duduknya tuan-tuan ini adalah atas nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi rebutlah peluang ni tuan-tuan. Duduk. Kan, niat pula i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, duduk je pun. Niat dia pun i'tikaf, diberikan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana tadi saya tengok kalender tuan-tuan depan tu kan. Hari ini berapa hari bulan tuan-tuan? Hari ini 8 Julai tahun 2023. Kalau bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah berapa hari ini tuan-tuan? 19 kan? 19 Zulhijjah. Tak apa, kita tak nak tengok yang Julai tu tuan-tuan. Sebab Julai itu macam pertengahan tahun bagi tahun Masihi. Tapi kita nak tengok yang bulan Islam tadi, bulan Zulhijjah. Cuba tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, bulan Zulhijjah ni bulan nombor berapa dalam Islam? Ke kita pun sama tak tahu juga. Bulan 12 kan. Maknanya ujung tahun Hijrah 1444 Hijrah dah ni. Ni hari ni dah 19 Zulhijjah, maknanya lebih kurang 11 hari. Ataupun 10 hari lah lagi. Kan? Maknanya tahun 1444 Hijrah ni akan berlalu meninggalkan kita. Apa implikasinya? Implikasinya yang paling penting sekali, umur kita bertambah. Dan kalau mengikut kalender Islam, memang umur kita lebih lagi daripada umur Masihi kita. Katalah umur kita 47 tahun. Mungkin kalau dalam bulan Islam, kita mungkin dah mencapai umur 49 ataupun 50 tahun. Kan? Tuan-tuan yang dah masuk golongan YB. Kan? YB Dr. Adorani, dia dah berehat terus dalam alam barzah, mudahan yang terbaik buat beliau. Ni tuan-tuan yang YB ni kan. Yang baru mencapai umur 60 tahun. Yang berpencin. Yang berehat. Kan? 60 tahun dah kan. Yang sekarang ni 60 tahun kalau kaki tangan awam. Kalau yang awal-awal dulu 55, naik 56, naik 58, naik 60. Cuba tuan-tuan, tengok balik sepanjang 60 tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Agak-agak umur 60 tahun itu ke mana kita telah pun gunakan.
60 tahun dah Allah bagi. Ke manakah agaknya kita habiskan tempoh masa 60 tahun itu? Kalau kita tengok kepada peniaga, tuan-tuan. Peniaga, contohnya peniaga nasi lemak. Kan? Hari ni dia berniaga. Nanti dah habis perniagaannya lebih kurang pukul 10, pukul 11 nanti. Apa yang dia buat? Dia akan kira balik modalnya berapa yang telah dikeluarkan. Kan? Berapa ikan bilisnya, sambalnya, cilinya, nasinya. Pisang, daun pisang pun kena beli kan tuan-tuan. Semua dikiranya. Dia tengok berapa modal yang dia keluarkan, berapakah pendapatan dia, barulah dia akan tolak campur, dia nak tengok berapakah keuntungan. Itu kalau peniaga yang kecil-kecil, peniaga nasi lemak, harian dia akan hitung, dia akan hisap keuntungan dia. Kalau tuan-tuan yang syarikat, bos-bos syarikat macam Tuan Saiful Ridwan ni, bos rasanya. Kan? Bos-bos syarikat dia hujung tahun dia akan kira masuklah tuan-tuan, buat kunci kira-kira dia. Kan? Berapa keuntungan, berapa pendapatan syarikatnya, nak tengok berapa keuntungan syarikat untuk tahun yang tersebut. Berapa modal yang telah pun dikeluarkan. Malam saya baiki atau saya ganti saya punya belakang MPV tu kan. Dah keras sangat wiper dia. Pergi satu kedai. Saya kata saya nak dia punya tu je. Batang je. Saya tak nak dengan rumahnya. Tak ada, dia kata tak ada. Tak ada, dia kata tak ada jual. Yelah, kau tak nak jual, tak tu aku tak nak beli. Kan? Dia nak jual dengan batang-batang tu sekali. Saya tak nak. Satu set. Dia kata saya nak batang saja. Kan? Saya pergi lagi satu kedai. Pun sama juga. Dia extend dengan saya kan. Dia nak jual juga. Saya kata saya tak nak belilah. Okey lah dia kata. Saya bagi. Dia punya batang je. 35 saya pun saja tawar dah. Kan? Tawarkan dia. Saya kata saya nak 30 je boleh. Tak boleh lah, saya tak ada untung lah, dia kata. Dia langsung tak ada untung. Ya ke? Ya ke uncle langsung tak ada untung? Yalah, dia kata saya tak ada untung langsung. You bagi balik lah saya RM3, 33 boleh lah. Kan? Dia nak juga 33, tak apalah. Kan? Dia kata dia tak ada untung. Itu peniaga tuan-tuan, dia akan kira untung dan ruginya. Kalau kita nak umpamakan kita manusia ni tuan-tuan. Kita ni manusia, kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kita. Datangkan kita ke dunia ini. Dan kita kena sedar bahawa kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada kewajipan yang perlu kita laksanakan. Apa dia tuan-tuan kewajipannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kamu wahai jin dan juga manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah kepada aku. Itu kewajipan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita tak melaksana pun ibadah tersebut, dia tidak menjejaskan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Tapi kita lah. Kan? Kita ni kena sedar bahawa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sedar diri kita hamba, kita tahulah. Kita kena melaksanakan tuntutan Tuhan kita. Yang Allah sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugasan kita tuan-tuan. Dan Allah SWT beri pelan pula kita modal macam peniaga tadi lah. Kalau nak dianalogikan seperti peniaga, dia ada modal dia tuan-tuan. Nak meniaga apa pun kena ada modalnya. Apa modal kita tuan-tuan? Modal kita nyawa ni lah. Ya Allah SWT berikan kepada kita nyawa tadi bila kita bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kita malam tadi tidur tak sedar tuan-tuan. Seolah-olah dimatikan kita. Kemudian kita dibangunkan. Bagi tuan-tuan yang teringat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacalah doa.
Yang tak ingat dia terus melompat je. Pergi kencing terus. Tapi tuan-tuan yang membaca doa sekurang-kurangnya doa bangun tidur tadi, maknanya tuan-tuan telah memulakan kehidupan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena hitung tuan-tuan. Kita kena hitung. Bersempena dengan hujung tahun ni lah kita kena menghitung ni. Hari ni saya nak bawa tuan-tuan. Nak bawa kita cuba menghitung diri kita masing-masing. Bukan kita nak sibuk hitung diri orang lain, tidak. Tapi kita nak hitung diri kita sendiri. Macam peniaga tadi, dia akan hitung keuntungan dia. Kita pun seumpama, kalau boleh dianalogikan, kita juga berniaga dengan Allah SWT. Walaupun Allah tak nak pun. Kan? Dia tak tengok pun. Tapi kita ada balasannya nanti. Perniagaan kita ni tadi. Modal yang Allah SWT berikan kepada kita tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu antara peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Yang maksudnya apa tuan-tuan? Maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main? Jadi kita kena ingat, adakah Allah SWT ciptakan ni saya saja je ke? Nak datang ke dunia ni berapa tahun? 60, 70 tahun. Nak saja-saja so. Nak suka-suka saja. Sedangkan kata Allah SWT bahawa nanti kamu akan dikembalikan kepada kami. Itu yang kita kena ingat tuan-tuan. Kita datang ni bukan main-main. Dan kita juga bukannya kekal di sini. Umur kita dah biasa kita dengar dah. Dan kita pun sedang sentiasa melihat peringatan daripada Allah SWT. Ahli keluarga kita telah pun dipanggil oleh Allah SWT. Jiran tetangga kita telah pun dipanggil oleh Allah SWT. Dengan arti kata matilah tuan-tuan kan. Setiap hari kita mendengar berita kematian. Itu sebenarnya merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Bahawa kita pun ada nombor giliran tersebut. Dan nombor giliran itu akan sampai kepada saya dan tuan-tuan. Bila tiba saat dan ketikanya yang Allah kata tidak akan dilambatkan ataupun dipercepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal kamu, niscaya kata Allah SWT tidak akan dilambatkan ataupun dipercepatkan walaupun satu saat. Yang paling terkini setia usaha surau saya. Kan, sama tahun pergi haji dengan saya dulu. Hari last saya bersembang dengan dia hari Jumaat. 2 minggu lepas tak silap saya. Sebelum kurban lah, sebelum hari raya Aidul Adha. Hari Sabtu, subuh macam ni lah, subuh macam ni. Dapat berita, waktu tu saya kuliah juga. Dapat berita katanya Tuan Setiausaha sekarang berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Kerana bangun subuh tadi, isterinya kata mulutnya telah pun berbuih. Dan dikejarkan oleh klinik, ambulan klinik kesihatan Meru ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Petang Ahad doktor kata kita nak buat keputusan, doktor kata kita nak buat pembedahan kepalanya. Kerana darah beku, stroke, maknanya stroke lah tuan-tuan kan. Orang yang tidur ni biasa stroke lah. Ada darah beku, ketelan darah beku di otak dia. Jadi doktor kata hari Ahad, hari Isnin kita akan operate kepada dia nak buang darah beku yang ada di otak. Operate lah tuan-tuan. Hari Selasa malam Rabu, pukul 10 dapat berita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya Allah SWT ambil dia tuan-tuan. Nampak tak antara kehidupan dengan kematian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nampaklah, kita bersembang kan. Taklah nampak dia terlantar sakit lama-lama kan, tak ada. Ini dalam tempoh berapa hari je. Maknanya dia kena stroke Sabtu, hari Selasa malam tu Allah SWT jemput dia.
Waktu mandi nampaklah. Saya ingatkan apa tu? Saya masa mandi tak ada, masa nak mengkafankan baru saya sampai. Kan nampaklah orang kata ni ustaz letak kat dia punya tu. Rupanya itulah dia tempurung apa? Susah nak sebut tuan-tuan. Tempurung kelapa dengan kepala kan. Tersyasul. Tempurung kepalanya. Kan sebesar tapak tangan ni lah. Kan doktor belah di belah sini. Tapi tak ada letak balik kat tu. Kami letakkan kat dada je kan. Macam tempurung. Tuan-tuan. Baik. Nak ceritakan kepada kita tadi apa? Bahawa kematian itu akan datang bila-bila masa. Dan kita pun tengok tuan-tuan kan. Bagaimana seorang yang memberi tazkirah di Mina. Yang terkini lah. Kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji. Ada satu ustaz sedang menyampaikan tazkirah tuan-tuan. Akhirnya dia jatuh dan meninggal dunia. Mudah-mudahan kematian di tempat yang baik pada waktu yang baik itu menatijahkan yang terbaik buat Allah ya Rabb. Yang macam itulah yang kita nak tuan-tuan. Yang tempat tu yang saya mengajak tuan-tuan hari ini pagi ni untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita kena hitung tuan-tuan. Kita kena tengok tuan-tuan daripada kita bangun nanti tadi sampai dan nanti kita tidur balik. Kita kena hitung. Kita kena tengok. Apa yang kita nak tengok? Adakah sepanjang masa ataupun sepanjang modal masa nyawa kita ni daripada bangun tidur tadi sampai malam nanti. Sebab tu antara yang disarankan untuk kita bermuhasabah ialah sebelum tidur. Tengok balik. Kita banyak melakukan dosa ataupun kita banyak melakukan perkara yang membawa kepada pahala. Ada dua je tuan-tuan, dosa ataupun pahala. Kita nak hitung balik. Tapi inilah yang kebanyakan kita terlupa, ngantuk sangat tidur. Kan? Kena pula malam tadi contohnya tengok cerita apa. Tuan-tuan tengok tak Malam Zulaika? Ustaz mesti tengok kan. Tak tahu tajuknya. Saya tengoklah tuan-tuan kan. Filem trend Melayu suka sangat buat cerita hantu. Cerita hantu kan. Kita pantai terus tidur, ngantuk sangat terus tidur. Terlupa nak muhasabah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cek balik. Macam peniaga-peniaga tadi kan dia cek. Banyak dosa ke banyak pahala. Kalau kita buat satu program pun sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan baru ni melaksanakan ibadah korban. Kita buat muhasabah kan. Kenapa tahun ni padahal surau Mak Haji Maksud berbelas ekor lembu kan. Berapa ekor lembu tuan-tuan? 11 ekor lembu. Tapi ada juga komplain. Ahli Korea berbunyi katanya saya tak dapat daging. Ada dengar tak tuan-tuan? 11 ekor lembu, saya penat-penat kerja, tapi tulang saya pun tak dapat. Tuan-tuan, tak ada surau ni semua bagus semuanya kan. Kan? Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita buat muhasabah tadi. Kenapa tak cukup? Kalau surau saya kan, dia komplain tak cukup. Tuan pengurusi kata saya dah suruh tompokkan tulang tadi. Lebih daripada 300 tompok, mana 300 bungkus. Kan? Kalau ikut pada daftar pekerja sukarela tu kan, cukuplah. Tapi kenapa tak cukup? Wallahualam. Maknanya dah takdir Allah. Saya dengarlah bunyi-bunyi bila tengah hari tu. Kan? Ni apa guna kupon ni? Kan? Padahal daging dah dapat tu, daging dah dapat, tulang tak dapat lagi, dia komplain juga. Kan tuan-tuan, itulah namanya rezeki. Jadi kita muhasabah kenapa berlaku begitu. Itu pentingnya muhasabah tadi. Kenapa daging tadi patutnya cukup untuk ahli Korea, kenapa tak cukup? Kan itu contoh lah. Kalau melaksanakan satu program kita nak tengok apa kebaikannya, apa kesannya. Kalau di sekolah saya lah kan sebagai cikgu, apa program yang adakah memberikan impak istilahnya kan. Ataupun kesan yang besar kepada kemenjadianmu murid kita. Kenapa tandas kita selalu sumbat? Bila baiki puluh-puluh ribu, tuan-tuan yang JKP IBG tahulah. Mana-mana sekolah pun sama juga. Masalah utamanya tandas.
Kan? Cuba muhasabah balik tuan-tuan. Kena muhasabah balik anak murid kita di sekolah ni, PL-nya. Ni yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan pun ada anak kan, cucu. Dia suka buang sampah dalam lubang jam. Kan? Katalah dia terberak tadi. Dia buang je, seluar je dalam lubang tu. Kan? Kalau dia bawa botol air mineral, dia campak dalam tu. Tak percaya tuan-tuan sedut, masa sedut tu tengok. Cikgu tahulah sebenarnya kan. Kalau guru besar dia kena tahulah. Bila sedut lubang tandas tu tadi, macam-macam ada. Semua benda dimasukkan dalam lubang tandas. Sebab tu asyik-asyik sumbat, asyik-asyik sumbat. Saya kalau bagi tazkirah, bagi tazkirah tandas dia cukup dah. Nak suruh jadi, nak elakkan ni tadi kan. Nak ajarkan bahawa tandas pun ada adabnya. Sebab tu saya kata, anak-anak sekalian kalau kat rumah berak flush ke tak flush? Kan? Kalau tak flush ayah suka ke? Samalah patutnya di sekolah kena gitu. Sepatutnya di rumah pun sama tuan-tuan. Kita kena terapkan ni tadi. Sampah jangan dibuang dalam tandas. Kan? Itu contohlah tuan-tuan kan. Nak muhasabah diri kita. Semalam tuan-tuan dengar khutbah tak? Semalam khutbahnya bagus kan? Dia muhasabah ahli jamaah. Tajuk dia pun sahkah Jumaat? Tuan-tuan ada tak yang lepak-lepak kat luar-luar? Kalau hari Jumaat tak ada. Bagus juga surah Haji Maksum ni. Tuan-tuan kalau remajanya ada tak yang main WhatsApp? Hatib tu atas ni dia nampak duk main. Tak ada juga. Bagus betul kan? Remaja surah Haji Maksum ni. Bukan remaja je tuan-tuan. Yang bapak-bapak pun sama. Sibuk dengan handphonenya. Kan? Elok semalam dibantaikannya. Kan? Mudah-mudahan, bukan bantai lah tuan-tuan. Mudah-mudahan itu satu muhasabah untuk kita. Tapi saya takut juga sebab saya baca khutbah kan. Saya sebut, ni bukan saya yang tembak ni. Saya kata saya baca je khutbah yang disediakan oleh takut nanti kan dia kata ustaz ni mana mandai je. Saya kata saya baca saja ni tuan-tuan. Isi khutbah ni saya bacakan, bukan saya reka-reka ni. Tapi memang ada yang duduk kat motor. Kan? Saya tambah lagi. Surau saya tu kan tepi sangat dengan jalan. Dia punyalah dah datang lambat. Kan? Sekarang kan sebut datang lambat dapat apa tuan-tuan? Dapat telur. Dia jawab lagi. Telur pun mahal lah ustaz sekarang. Kan? Memanglah mahal. Sekarang semua benda mahal tuan-tuan. Saya kata dah lah datang lambat. Nak parking depan. Sekali. Orang nak lalu lalang. Orang kadang hantar anak. Kalau emergency pula ambulans nak lalu macam mana? Sebab surau saya tu dah banyak kali kena dah tuan-tuan. Saya tengok dalam Facebook Meru Resident kan. Ada orang komplain. Dia kata ahli jamaah surau ke Haji Ridwan ni. Parking kereta tak ada otak-otak tinggal kat rumah. Marah tuan rumah tu tuan-tuan. Dia nak hantar anak tak boleh keluar. Dia bloknya rumah. Marahlah kawan tu. Betul lah juga. Sebab tu saya kata otak tuan-tuan cuba bawa. Cuba gambarkan itu isteri tuan-tuan nak hantar anak. Mungkin dia ada kerja dan sebagainya. Ataupun mungkin emergency. Tuan-tuan blok rumah dia nak keluar tak boleh. Marahlah dia kan. Ini pun kena muhasabah juga tuan-tuan. Saya tengok tadi gambar tuan-tuan dalam apa tu. Gambar iklan tuan-tuan kan. Baguslah adab ke masjid surau. Itu pun sama juga tuan-tuan. Muhasabah kita. Walaupun nampak kecil. Kita datang lambat pergi sepak selipar orang yang dah susun kat depan tu. Banyak cantik. Kan? Patutnya adabnya tadi kita dah belakang lah. Jangan kita pijak selipar kawan tadi. Kan mentang-mentang selipar kita mahal. Kan? Dia tak kira mahal ke tidak. Itulah tadi adabnya tuan-tuan. Walaupun nampak benda kecil. Tapi sebenarnya dia melibatkan dosa dan pahala. Nabi telah pun menggambarkan. Nabi ketika mana lalu di satu tanah perkuburan. Nabi kata. Ni nak tahu kubur yang ini sedang diseksa oleh Allah SWT. Yang ini dia dapat nikmat kubur. Kan? Bila ditanya wahai Rasulullah kenapa yang ini diseksa? Nabi kata kesalahan dia taklah besar mana. Apa kesalahan dia tuan-tuan dalam hadis tersebut? Kencingnya tak dijaga. Ini pun sama juga. Kena ajar juga tuan-tuan. Terutama anak kita lelaki lah. Anak saya suka sangat main pancut je. Kan? Yang bagusnya duduk. Kan? Yang terbaik. Tapi kadang-kadang sebab masalah kita pakai seluar ni susah nak dibuka kan.
Tapi kena pastikanlah lipat seluar tadi. Paling tidak dia kalau dia menembak ke lantai tadi, dia tak lama mercik ke seluar. Kan? Kemudian basuh tadi bahagian kaki kita tadi yang mana kita rasa takut terkena percikkan tu kan. Kita kena berhati-hati. Sebab Nabi kata itulah kesalahan yang menyebabkan ahli kubur tadi diseksa kerana dia tidak menguruskan kencing. Kan nampak macam kecil. Jadi semua itu kita kena muhasabah. Bab surau ni lah tuan-tuan kan, bab surau ni. Komplain kadang-kadang, apalah Tok Siap ni tandas bau hancing. Kita lah patutnya. Kan? Paip tuan-tuan. Paip tak ditutup kadang-kadang. Kena muhasabah lah ni tuan-tuan. Ini nampak macam benda-benda kecil tuan-tuan, tapi kena muhasabah sebab dia melibatkan dosa dan pahala kita. Dan inilah juga yang kita nak persembahkan besok kita ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, nanti di padang mahsyar benda-benda inilah yang akan dihitung. Maknanya tidak ada satu pun yang terlepas daripada CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tuan-tuan boleh tengoklah CCTV ni kan, selalu ada jawatan kuasa tengoklah. Kan? Ada beberapa kali saya duduk di luar tuan-tuan kan. Saya tengok makanan. Tuan-tuan makanan kat mana kalau orang sedekah situ ya. Saya perhatikan je. Ada satu ni, dia datang dengan anak dia tuan-tuan. Kan? Memanglah orang bagi makan hari Jumaat itu sedekah. Tapi tolonglah ingat orang lah. Ni saya perhatikan. Kejap anak dia ambil. Hantar kat motor. Kan? Kejap lagi bapak dia ambil. Hantar kat motor. Lepas tu datang lagi ambil lagi. Saya tengok 2-3 kali dia. Tapi dia bagus juga. Dia bukan ambil nampak sekali banyak. Dia ambil satu-satu. Tapi sebab saya duduk tepi kaca macam ni kan saya nampak. Jadi kena tengok juga tuan-tuan dengan makanan yang orang sedekahkan tadi tu memanglah namanya sedekah. Tapi kenalah juga kok bagilah peringatan untuk orang lain kan. Janganlah kita bolot semua. Itu contoh-contoh lah tuan-tuan kan nampak macam benda kecil. Nampak benda kecil. Kita pergi kerja tuan-tuan. Ni benda-benda saya nak ajak tuan-tuan ni muhasabah benda-benda kecil je tuan-tuan kan. Kita pergi kerja pagi-pagi jam. Orang pula potong queue kita. Kalau yang keluar daripada mulut saya dan mulut tuan-tuan, alhamdulillah ataupun astaghfirullah, itu alhamdulillah. Tapi kalau yang keluar tu mencarut tuan-tuan, Masya Allah. Itulah senang, bendanya mudah je tuan-tuan. Muhasabah ni kita muhasabah diri kita. Dalam jam-jam tu orang potong queue kita, apa yang keluar daripada mulut kita. Kan? Mudah-mudahan yang baik-baiklah tuan-tuan kan. Mudah-mudahan yang baik-baik. Ni saya sebut muhasabah diri saya sendirilah. Kadang-kadang memang panah hati juga tuan-tuan kan. Kena jam. Saya sahabat dengan Saiful Ridwan dengan anak dia sama dengan anak saya juga di Bangi. Dia kalau petang Jumaat nak ambil anak tu, sudah saya dah ceritakan. Jam dia tu lebih dahsyat lah sikit kan. Itu memang menguji kesabaran kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi muhasabah ini adalah sangat penting untuk kita. Sebab itu dalam ayat yang lain berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita muhasabah ni apa tuan-tuan? Contohnya Allah sebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan. Nampak tu tuan-tuan, memperhatikan ataupun menghisap ataupun menghitung apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bukan esok yang terdekat ni saja, tapi untuk panjang lagi, sepanjang umur kita lah makna. Apa yang kita sediakan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan yang sebaik-baiknya apa Allah peringatkan tadi, persediaan itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebab tu saya bawa tadi benda-benda yang kecil tuan-tuan. Tapi dia tidak akan terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda-benda yang kecil. Yang besar sikit yang melibatkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Kan? Pun kita kena tengok tuan-tuan.
Hubungan kita dengan adik-beradik kita. Contoh dalam bab harta. Mentang-mentang kita abang long, kita pula duduk dekat rumah warisan mak ayah kita, jadi harta mak ayah yang tinggalkan tadi kita bolut semua. Jangan tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan. Kerana ia melibatkan hak orang lain. Hak adik-beradik kita. Kena pula ada adik-beradik kita yang memang memerlukan. Yang sepatutnya harta faraid tadi difaraidkan, dibagikan. Tapi oleh kerana kita kata alasannya kita jaga mak dulu waktu mak sakit, kan? Jadi aku punyalah semua ni. Kan? Duit bendang kata contohnya, duit padi, duit sawit, duit getah. Kita bolut semua. Sedangkan bila mak ayah kita meninggal, dia jadi harta adik-beradik yang berhak lah. Kan? Dipanggil harta faraid. Itu melibatkan hubungan kita tuan-tuan. Kita kena tengok tadi. Jangan main sedap je. Alasan tadi itulah. Aku yang jaga mak waktu mak sakit. Jangan tuan-tuan. Itu bukan lesen untuk kita mengambil harta tadi. Sebab tu bab harta ni tadi. Dalam peringatan yang lain Nabi sebut apa? Kullu ma nabata min haramin fannaru aula. Setiap darah ataupun daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka yang selayaknya baginya ialah neraka. Sebab tu ancamannya dahsyat tuan-tuan. Dalam bab harta ni tadi. Kan? Kalau kita sebagai majikan contohnya. Baru ni isu apa tuan-tuan? Isu intern kan. Memanglah intern dia adalah pro and contra yang tadi tu. Kena tengok jugalah tuan-tuan. Kena tengok juga. Kalau kita sebagai majikan lah. Kadang-kadang dia perlu kepada ihsan tadi. Saya mengambil pandangan yang itulah. Memanglah mereka masih belajar, tapi kadang-kadang bila intern itu di tempat yang jauh, dia perlu sewa rumah dan sebagainya, kesianlah dia. Kan? Bagilah dia sagu hati, jangan kita perah dia. Tapi bagi tengok pula pandangan majikan, saya tengok dia kata, buat kerja lah pandai, itulah pula pro and kontranya kan. Tengoklah tuan-tuan kan. Kena tengok. Tapi bab sebut dalam bab kerja ni tadi tuan-tuan kan Nabi kata kalau kita mengupah seseorang, sebaiknya upahnya tadi dibayar sebelum daripada peluhnya kering. Itu bab kerja lah tuan-tuan. Bab kerja. Kan? Sebab dia melibatkan tadi hubungan kita dengan manusia. Kan? Hubungan dengan alam pula tuan-tuan. Pun kita kena muhasabah juga. Cuba tengok tuan-tuan, tengok parit depan ni tuan-tuan. Parit depan jalan jalan Khamis ya. Terutama kalau hari hujan. Apa yang banyak dalam tu tuan-tuan? Banyak apa? Sampah. Siapa buang sampah ni? Lembu. Monyet. Jin. Tidak tuan-tuan, yang buang samalah. Mana-mana parit pun sama saya tengok. Kalau hujan, ya Allah, penuhnya botol-botol tadi. Datang daripada mana tu? Datang daripada tangan kita lah. Saya tak buat Ustaz. Ya tuan-tuan yang baik. Alhamdulillah. Tapi mana kita manusia lah yang buat. Sebab tu Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Setiap keburukan ataupun bencana yang ada dekat dunia ini adalah hasil daripada kerakusan tangan kita manusia. Jadi yang botol buang sampah semua dalam tu, kita lah. Kita pun marah. Apalah YB ni? YB jadi mangsa. Apalah ketua kampung ni? Apalah ketua jalan Khamis ni contohnya kan. Tak bertindak apa-apa, banjir dan sebagainya. Sebenarnya kita kena muhasabah balik. Kan? Kita kena muhasabah balik. Itu hubungan kita dengan alam. Kita yang rajin beriadah, hiking dan sebagainya, sepatutnya kalau kita hiking tadi, apa-apa sampah yang kita bawa, kalau kita orang yang sentiasa muhasabah tadi, dia akan angkut balik tuan-tuan. Kan, bawa balik sampah dia, jangan bagi alasan, nanti adalah tukang kutip ni. Macam rumah kita pun sama kan tuan-tuan, sepatutnya kita bungkus sampah tadi dengan elok. Kalau tak elok tu yang tadi anjing banyak saya tengok kan. Monyet banyak. Kan, monyet dah lah tak ada tempat. Tempat monyet kalau kat tempat tuan-tuan ni, dia tidur kat mana tuan-tuan? Kalau monyet jalan belimbing, dia tidur kat wayar elektrik tu. Cian, dia tak ada pokok dah. Dia tidur kat wayar elektrik. Betul ni bukan cerita lawak dia tuan-tuan, betul.
Saya kalau sekolah pagi subuh tengok, ya Allah, kesiannya engkau monyet. Kau dah tak ada pokok rupanya. Dia tidur kat tu wayar-wayar elektrik tu. Wayar elektrik sekarang kan berbalut kan. Dia boleh tidur kat situ. Sebab dia dah tak ada tempat tinggal. Makanan dia pun tak ada. Sebab itu dia selongkar sampah. Jadi kita yang berakal je lah. Kalau boleh tutup sampah tadi. Jangan biarkan dia mudah untuk mengkerobek plastik sampah tadi. Ni kita pandai marah kepada pekerja-pekerja Bangladesh, Myanmar yang bawa lori sampah tu kan. Apalah sampah berterabur. Kita duk marah maki hamun dia. Jangan tuan-tuan, mereka bekerja cari rezeki. Kita lah. Kita kena ucap terima kasih patutnya. Ini dia press tu kan. Dia press dia punya mampat lori sampah tu kan depan rumah kita. Apa jadi tuan-tuan? Air sampah kot jatuh, betul tak? Busuk ke wangi tuan-tuan? Wangi lah. Kalau tuan-tuan yang terlupa tadi tu, otak dia tadi nak marah je, betul tak? Bye! Kita mulalah nak marah. Patutnya fikir balik tuan-tuan, dia dah tolong kutip sampah, memanglah busuk. Kita ambil lah paip, jirus je balik. Kan? Kalau dia tak mampatkan tu, macam mana lori dia nak penuh? Sampah pula Meru ni memang banyak kan, Meru Darul Sampah. Kan? Mana-mana sampah banyak. Sampah tu pula daripada kita, jangan kita marah dia. Yang bagus lagi, buy nah, ni duit, pergi minum. Itu kalau bagus lah tuan-tuan. Ada ustaz pun tak buat. Ni cadangan tuan-tuan, cadangan. Kan nak muhasabah diri kita. Dah bunyi tadi ya, amarannya. Amaran dah tadi ya. Selalu tuan-tuan kalau kuliah subuh sampai pukul apa? Pukul 8, hui lama. Saya tengok kat tuan-tuan tengok kat saya je kan. Teringat apa tu? Tuan Guru Hashim Yahya kan, mufti wilayah tu. Waktu dia jadi pensyarah UAE tu lah. Dia kata apa? Dia kata kena tengok. Kalau nak jadi penceramah ni kena tengok body language audience kita kan. Kalau dia selalu tengok jam. Dulu orang pakai jam, sekarang orang pakai handphone kan tuan-tuan. Kalau dia selalu tengok handphone tu maknanya itu amaran lah tuan-tuan. Amaran supaya nak tarik handbrake dah lah. Tapi kalau dia asyik tengok pintu je, kan, asyik-asyik tengok pintu, asyik-asyik tengok pintu. Pintu pula automatik kan, tengok je terbuka, tengok je terbuka. Itu kena bersedia untuk break terus dah lah. Kan? Kalau tidak nanti dia suruh kau keluar nanti. Dah meninggal lah Tuan Guru Hashim Yahya kan. Pernahlah dulu. Walaupun tak kelas dia sebab dia mengajar lawyer kan. Saya kelas agama. Tapi selalu juga dengar kuliah-kuliah dia. Sebelum dia jadi mufti wilayah dulu lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi apa pun kerjaan kita cuma saya nak bawa ni tuan-tuan peringatan ia daripada yang terakhir lah tuan-tuan kan. Peringatan daripada surah Al-Qalam. Ayat 17 hingga ayat 32. Kan kita sebut tadi tentang muhasabah tadi. Kita sebut perniagaan kita. Kan kita sebut tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan ibadah. Kita jangan lupa juga tuan-tuan peringatan yang saya nak bawa ni. Peringatan tentang bagaimana dua pemilik kebun. Dalam surah Al-Qalam ini bermula daripada ayat 17 hingga 32 ni menceritakan bagaimana tentang pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun. Tak tahulah kebun apa dalam Quran dia tak sebutkan. Tak penting pun. Cuma yang kita nak ambil ibrah dan pengajarannya. Allah kata apa cerita tentang dua orang pemilik kebun ini. Yang mana mereka ini memasang niat untuk memetik hasil tanpa menyumbang kepada fakir miskin. Dalam ayat 17-18 tu. Kan? Dia dah niat dah tuan-tuan kan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu yasrimunnaha musbihi. Dia niat berdua, dia bersembang berdua. Dia pemilik tokai kebun. Dia kata, kita nak kena kutip ni. Kan dia niat apa? Niat yang tak baik lah tuan-tuan kan. Harap-harap jangan ada orang miskin datang lah kat kebun kita minta sedekah. Kan? Kita nak kutip hasil ni, kalau boleh kita nak 100% hasilnya milik dari milik kita. Dalam ayat yang 19 pula, rupa-rupanya apa tuan-tuan? Dalam ayat 19 hingga 20, Allah SWT turunkan azab. Turunkan azab. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana daripada Allah pada malam hari sedangkan ketika itu mereka tengah tidur.
Sebab dia dah pasang niat dah tadi. Esok dia kata dia nak ambil hasil kebun dia tadi tanpa nak keluarkan zakat, tanpa nak keluarkan sedekah. Sebab dia rasa itu hasil usaha daripada dia. Penat lelah dia. Jadi hak dia sendiri. Tanpa nak sedekah-sedekah, no. Ini hasil penat lelah kami. Tapi rupa-rupanya Allah kata apa tuan-tuan? Allah datangkan balak bencana. Dalam ayat ke-20, fa'asbahat kassarim. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Fatanadaw musbihin. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu sama lain. Ketika dua tokeh kebun tadi datang, dia kata, betul ke kebun kita ni? Ke kita ni sesat? Kan? Sebab semalam kebun kita tengok cantik hasilnya kita nak tuai hari ni. Tapi hari ni nampak macam kita ni sesat ni. Kan? Padahal apa tuan-tuan? Allah SWT dah hancurkan kebun dia. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Ayat 22. Sesungguhnya, mereka berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Fantalaku wahum yatakhafatun. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulannaha yawma alaikum miskin. Pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu untuk mendapatkan sedekah daripada wa ghadau ala hardin qadirin. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan rasa mereka lah yang berkuasa nak menghampakan orang miskin daripada menerima hadiah ataupun zakat tadi. Tapi mana tuan-tuan? Ringkasannya ayat 26, 27 sampailah ayat ke-30 ni, rupa-rupanya Allah hancurkan kebun mereka. Sebagai pengajaran kepada mereka. Sebagai pendidikan juga kepada kita yang membaca ayat ini. Bahawa walaupun usaha kita tuan-tuan, memang kita disuruh berusaha, tapi jangan lupa pergantungan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam ayat salah, aqimus salah wa atuz zakat. Buatlah ibadah dan juga tunaikanlah zakat. Kan? Apa-apa pekerjaan kita pun, harta kita tuan-tuan, di sana ada hak kepada orang miskin. Kita kena ingat. Ini sebagai pengajaran muhasabah kepada kita. Apa-apa pun pekerjaan kita, jangan lupa kita mengeluarkan infak sedikit. Kan? Yang bagus lagi infak yang banyak dah. Sebab tu saya tengok tuan-tuan punya tabung kan. Saham akhirat. Sebab kalau saham dunia kita rasa seolah-olah untuk kita. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang banyak saham kan, banyak saham. Simpan dalam bank pun banyak. Tapi masuk dalam tabung masjid RM1. Alhamdulillah lah Ustaz. Masuk juga. Pada yang tak masuk langsung. Kan? Tapi sebenarnya kita silap tuan-tuan. Saham akhirat tu yang sepatutnya kita banyak. Sebab itu nanti yang kita nak tuai hasilnya di tempat yang kekal lagi abadi. Banding dengan saham dunia ni penting juga, bukan tak penting. Tapi takut-takut ianya dapat ke orang lain. Bank ni tuan-tuan yang simpan dalam bank banyak-banyak, tabung haji bank dan sebagainya tu. Bila tuan-tuan mati saja dapat kat siapa tuan-tuan? Dapat kat isteri tuan. Ada monyet panjang umur dia. Berjuntai-juntai dia. Saya sebut nama dia, dia datang rupanya tuan-tuan. Kan? Dia dapat kat isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan lah yang dapat. Kalau saya ceramah dekat orang perempuan, dia selalu marah. Buat apa Ustaz simpan banyak-banyak, nanti tinggalkan kat suami, akhirnya dia kahwin lain. Itu yang dia takut sangat tu. Padahal dia dah meninggal lah. Saya kata puan dah meninggal dah waktu tu. Lantak suami puan lah nak kahwin lain pun. Puan pun dapat pahalanya kan. Jadi tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi yang kita simpan dalam bank dunia ni, takut-takut kita tak merasa. Tapi kalau confirm tuan-tuan masukkan dalam tabung yang namanya saham akhirat tu, insya-Allah dengan keikhlasan tuan-tuan akan dapat hasilnya, keuntungannya nanti ketika mana di tempat yang kekal lagi abadi. Jadi sebagai kesimpulannya tuan-tuan, marilah kita bermuhasabah, mudah-mudahan sepanjang modal yang Allah bagi kepada kita ni kita gunakannya untuk meraih keuntungan saham akhirat nanti. Tak kira apa pun tuan-tuan kan, bukan semestinya sedekah. Apa saja pekerjaan kita tadi. Kan? Kutip sampah yang ada ni pun saham juga tuan-tuan. Saham
akhirat. Jangan kita mengharapkan tok siap saja. Kan? Nampak sampah depan rumah kita berterabur dek monyet ni tadi. Kita tolong balik, kumpulkan balik, masukkan balik dalam plastik pun saham juga. Saham akhirat kita insya-Allah. Jadi itulah sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ianya juga ada manfaat untuk tuan-tuan. Kalaupun mungkin tak banyak sedikit. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat. Mudah-mudahan ianya memberikan juga saham akhirat kita bersama. Dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan juga oleh Allah SWT di tempat yang kekal lagi abadi insya-Allah. Jadi saya beristighfar kepada Allah SWT andainya apa yang saya sampaikan ini tidak bertepatan dengan ilmu Allah SWT dan saya mohon berbanyak kemaafan. Daripada tuan-tuan sekalian, andainya ada bahasa-bahasa ataupun contoh yang saya berikan yang tuan-tuan tak suka untuk mendengarnya, jadi tuan-tuan campak je tepi. Yang mana tuan-tuan yang nak ambil, ambil. Yang baik-baik sahaja insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mohon berbanyak kemaafan. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tertangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.